Tuan Ketua, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat dalam isu yang berkaitan dengan sektor pendidikan negara. Selaras dengan pengumuman syarat wajib lulus bahasa Inggeris di Institusi Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA pada 2 September 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mula mengorak langkah untuk merealisasikannya. Sehubungan itu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan lisan yang berhubung kait dengan perkara ini yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Pertanyaan tersebut ialah daripada Yang Berhormat Baik Sulong pada hari ini dan juga Yang Berhormat Tanjung Malim pada hari yang sama ini. Yang Berhormat daripada Masjid Tanah pada 28 hari bulan 10 dan Yang Berhormat Kepong pada 24 hari bulan 11. Tuan Ketua. Sila. Tuan Ketua, Kementerian mengambil berat pandangan semua pihak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kecekapan graduan tempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam bahasa Inggeris dengan baik dan berkesan. Justru pelbagai usaha telah dan juga sedang dilaksanakan oleh kementerian untuk memastikan graduan lepasan IPTA mampu bersaing dalam mendapatkan tempat di pasaran kerja. Dan ini termasuklah langkah terkini untuk mewajibkan pelajar lulus bahasa Inggeris di peringkat pengajian mereka sebelum mereka bergraduat. Untuk Yang Berhormat Baik Sulong, pada masa ini syarat am kemasukan ke IPTA mestilah mempunyai pencapaian Malaysian dengan izin Malaysian University English Test ataupun MUET sekurang-kurangnya pada band 1 bagi program ijazah sarjana muda untuk semua bidang kecuali bagi 10 program seperti berikut, iaitu perubatan, pergigian, farmasi, undang-undang, perakaunan, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan kimia, program Teaching of English as a Second Language TESOL dan program kesusasteraan bahasa Inggeris yang ditetapkan pada band 3 dan band 4. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajet 2015, bermula sesi akademik 2015-2016 untuk program ijazah sarjana muda, tahap minimum band MUET bagi kemasukan ke IPTA akan ditingkatkan seperti berikut. Pengajian sastra dan sains sosial band 2. Pengajian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM band 3. Pengajian undang-undang dan perubatan band 4. Manakala syarat minimum bergraduat telah ditetapkan seperti berikut. Pertamanya ialah pengajian sastra dan sains sosial band 3. Keduanya ialah pengajian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM band 4. Dan ketiga ialah pengajian undang-undang dan perubatan pada band 5. Namun begitu, kerana tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan, maka diberikan kelonggaran untuk menerima kemasukan pelajar selagi mana ia memenuhi syarat dan kemasukan ke IPTA. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pengajian STEM adalah merangkumi bidang sains tulen, sains teknologi maklumat, kejuruteraan, geosains, sains hayat, sains matematik, fizik, astronomi. Manakala sains sosial pula adalah seperti antropologi, ekonomi, psikologi dan sosiologi. Tuan Ketua, untuk makluman Yang Berhormat Tanjung Malim, bagi pelajar IPTA yang sedang mengikuti pengajian universiti perlu mengambil langkah-langkah yang tertentu supaya pelajar-pelajar yang berkenaan memenuhi syarat minimum apabila bergraduat. Dan dalam konteks ini, pelajar-pelajar tersebut akan terus dibimbing dan diberikan peluang
untuk meningkatkan penguasaan dan kemahiran berbahasa Inggeris melalui satu ialah meningkatkan pencapaian murid mereka dengan menghadiri kursus-kursus kemahiran bahasa Inggeris yang bersesuaian. Kedua ialah menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris di dalam sesi tutorial, pembentangan kertas kerja serta pembentangan kertas projek tahun akhir dan lain-lain sesi pembelajaran tidak formal. Ketiga ialah menggalakkan aktiviti co-curriculum di dalam bahasa Inggeris seperti melaksanakan minggu ataupun bulan bahasa Inggeris, English Language Camp serta beberapa program lain yang dilaksanakan oleh persatuan pelajar dari semasa ke semasa. Dan keempat ialah meningkatkan kesedaran akan kepentingan untuk menguasai bahasa Inggeris melalui pelaksanaan program-program yang dirancang dan dilaksanakan secara berterusan oleh pihak IPTA. Sebagai langkah untuk memantapkan proses pembelajaran dan pengajaran murid di peringkat pra-universiti, sebuah jawatan kuasa ada 7 murid telah ditubuhkan pada 7 Ogos 2014 bagi menilai semula modul-modul yang sedang dilaksanakan pada masa ini. Inilah bertujuan agar kualiti dan standard murid berada pada tahap yang setara dengan izin Common European Framework of Reference for Language ataupun CEFR. Di bawah anjakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, kecekapan dan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid akan terus dipertingkatkan melalui dasar memertabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris MBM MBI yang telah pun dilaksanakan mulai tahun 2011. Ini adalah untuk memastikan pelaksanaan wajib lulus bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM menjelang tahun 2016 dapat direalisasikan. Antara program yang dilaksanakan termasuklah satu ialah pelaksanaan program Linus 2.0 literasi bahasa Inggeris. Dua ialah pelantikan Fasilinus yang berperanan sebagai mentor dan pembimbing kepada guru bahasa Inggeris tahap 1. Ketiga ialah pelaksanaan komponen sastra kontemporari kanak-kanak pada murid-murid tahap 2. Keempat ialah pelaksanaan sistem set di tingkatan 1. Kelima ialah pelaksanaan komponen sastra bahasa Inggeris ataupun Komsas di sekolah menengah. Tuan dan Puan, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris guru bahasa Inggeris, program pemantapan tahap pengajaran bahasa Inggeris ataupun dengan izin Professional Upskilling of English Language Teachers ataupun PROL telah dilaksanakan yang melibatkan 5,010 orang guru. Inilah kumpulan pertama pada tahun 2013 dan daripada jumlah ini sebanyak 76.4% telah berjaya meningkatkan tahap profisiensi mereka sekurang-kurangnya 1 band. Dan pada masa ini seramai 9,002 orang guru sedang pun menjalani kursus yang berkenaan yang dijangka menamatkan latihan pada April 2015, manakala 10,000 orang guru lagi akan dapat dilatih secara berperingkat sehingga April 2016. Dan di peringkat IPTA pula, Pusat Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Inggeris atau jabatan-jabatan yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program bahasa Inggeris akan terus diperkasakan. Organisasi ini akan bertindak sebagai pusat pengajaran, pembelajaran, perundingan, latihan dan pendidikan dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan bahasa Inggeris termasuk bahasa kesusasteraan dan komunikasi. Dan selain itu, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi ACAP juga akan diperluaskan peranannya sebagai pusat latihan kepimpinan untuk tenaga pengajar bahasa Inggeris di IPTA, dan ini ialah untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan program pemerkasaan bahasa Inggeris di IPTA yang dilaksanakan mencapai matlamat yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat Masjid Tanah, Kementerian sedar bahawa penguasaan bahasa Inggeris yang baik
merupakan antara faktor kebolehpasaran graduan yang tinggi untuk pasaran tenaga profesional dan mahir sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Dan justru langkah yang diambil oleh kementerian ini dijangka akan dapat meningkat dan memberikan nilai tambah kepada graduan kita untuk bersaing sehingga ke peringkat global. Namun perlu ditegaskan di sini bahawa kementerian tidak pernah dan berniat untuk membelakangkan bahasa kebangsaan dalam usaha untuk memperkokohkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di IPTA, dan justru usaha ini adalah semata-mata untuk memastikan graduan IPTA mampu memenuhi permintaan dan kehendak pasaran kerja di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Parit Sulong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, dan saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Tan Sri kerana datang dan sudi untuk menjawab soalan nombor 1 pada hari ini. Saya mengalu-alukan penambahbaikan kelayakan lulus dalam muat di IPTA seperti yang telah dicadang di dalam bajet 2015. Jadinya soalan tambahan saya adalah, apakah kementerian juga mempunyai perancangan dan mempunyai cadangan untuk melaksanakan kelayakan yang sama, iaitu lulus muat di peringkat pendidikan di IPTS bagi tujuan menuntut kesamarataan kemasukan dan pengeluaran graduan, dan sejauh manakah kesediaan murid, kesediaan guru dan juga kesediaan kementerian sendiri dalam melaksanakan dasar wajib lulus bahasa Inggeris di peringkat SPM, memandangkan ianya cuma hanya tinggal 2 tahun saja lagi, dan apakah tindakan susulan daripada pihak kementerian untuk menenangi perkara ini sekiranya tahap penguasaan bahasa Inggeris ini belum dapat dicapai? Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Ketua, soalan itu adalah amat baik. Kerana saya sudah jangka bila kita membuat pengumuman untuk menentukan syarat baru menerusi muat di IPTA, pastinya ada soalan apa jadi di IPTS. Pada dasarnya saya bersetuju sepatutnya memang diseragamkan. Tetapi ini adalah inisiatif besar yang kita mulakan di peringkat kerajaan, di mana universiti awam kita laksanakan dahulu. Dan kita akan melihat bagaimana proses ini berjalan, kerana banyak perkara-perkara yang perlu kita ambil kira. Kita tak boleh menentukan syarat saja, lepas tu tidak ada inisiatif tertentu yang kita buat untuk meningkatkan satunya pengajaran bahasa Inggeris seperti di sekolah menengah. Lepas tu apakah kursus-kursus yang dijalankan di peringkat universiti sebelum pelajar itu bergraduat dan masuk ke pasaran kerja. Jadi ada beberapa usaha yang perlu kita ambil, dan ini saya sebutkan dalam jawapan telah pun kita mulakan. Demikian juga di peringkat IPTS. Saya tidak fikir ada satu perbezaan dari segi lainan dalam soal penguasaan bahasa Inggeris, kerana mereka juga yang masuk ke situ walaupun sebahagian adalah pelajar-pelajar antarabangsa, swasta dan sebagainya, tetapi sepatutnya juga mereka mempunyai kekuatan dari segi penguasaan dan profesi bahasa Inggeris. Cumanya kita nak melihat di peringkat awal dulu peranan yang kita laksanakan di IPTA, dan sementara itu bagaimana yang ditanyakan oleh Yang Berhormat tadi, kita sudah mengambil inisiatif untuk berbincang dengan pihak IPTS sama ada syarat yang sama ini mampu mereka laksanakan. Kita tak boleh mengenakan syarat kalau mereka tidak boleh melaksanakan perkara itu, dan kalau dilihat sesuai, maka saya kira walaupun mungkin terlewat setahun dua lepas itu, sepatutnya di peringkat IPTS pun mereka harus melaksanakan dasar yang sama. Tapi ini kita akan bincangkan dengan mereka. Persiapan kita untuk pelajar-pelajar yang mengambil SPM ini sudah pun kita mulakan. Sebenarnya ura-ura ataupun perkara ini telah pun dibincangkan lama, baik di peringkat kementerian ataupun di peringkat pimpinan pelajar dan sebagainya, dan termasuk ibu bapa
tentang bagaimana kita nak meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar kita yang sebelum ni tidak dijadikan syarat wajib lulus. Bermakna ambil saja kertas, kalau tak lulus pun okey dan akan dapat sijil SPM. Bagi saya itu tidak memadai kerana sudah perlu ada satu gesaan dibuat. Jadi bila kita meneliti perkara itu, kita putuskan, maka kita akan jadikan dia syarat wajib lulus pada tahun 2016. Jadi pengumuman itu telah pun saya buat pada tahun yang lepas. Bermakna ada 3 tahun lead untuk membolehkan persiapan-persiapan dibuat di peringkat kementerian. Sebab itu saya telah menyatakan tadi, langkah pertama ialah meningkatkan tahap profesiensi di kalangan guru itu sendiri. Yang Muhammad Kepong pun mengangguk tu. Guru tu yang paling penting, supaya guru itu ditingkatkan tahap penguasaannya daripada band yang biasanya tidak begitu tinggi pada band C1 ataupun C2. Ini adalah mengikut ukuran di peringkat European English yang saya sebutkan dalam jawapan saya tadi. Jadi ini sudah pun kita mulakan dengan latihan yang bertambah. Ada 10,000 lagi guru, kesemuanya ialah 60,000 guru bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita. Jadi semua ni perlu kita tingkatkan, sudah pun kita mulakan dan peruntukan telah pun kita sediakan untuk tujuan yang demikian. Keduanya ialah dengan melihat sendiri kurikulum, konten yang kita sediakan di peringkat sekolah untuk membolehkan tahap penguasaan bahasa Inggeris itu lebih baik lagi. Biasanya dari segi penulisan, comprehension dan sebagainya itu tidak jadi masalah. Yang jadi ukuran di peringkat pasaran ialah boleh bertutur atau profesiensi untuk bertutur atau berkomunikasi di dalam bahasa, iaitu yang dilihat agak kelemahan yang agak ketara, terutama di kalangan graduat itu kita akan ambil langkah. Jadi saya yakin persediaan yang telah pun kita buat ini memadai, dan pastinya ukuran inilah bila sampai ke peringkat mereka masuk universiti, apakah mereka sudah mampu menaikkan tahap mereka daripada muat yang lama dulu, muat 1 saja, band 1 kepada band 2 ataupun band 3. Yang terbaik sekali ialah band 6. Itu kita dah telah sebutkan dalam bidang-bidang mata pelajaran tertentu, mereka perlu menguasai sampai band yang lebih tinggi daripada yang biasa. Ya, ada soalan daripada Kepong. Sila Kepong. Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan. Memang kita bukan itu insan ul kamil. Ya, soalan. Itu masalah kan. Kita ada masalah dengan bahasa Inggeris saja tu. Tu ya. Sila. Ya. Bukan saja kita, adakah yang amat berhormat sedar bahawa bukan saja kita nak meningkatkan standard bahasa Inggeris, bahkan juga standard mematuhi kepada peraturan tetap di dalam Dewan pun. Macam mana yang amat berhormat kita itu memantau bilangan 60,000 orang yang sama dengan yang angka untuk itu pelajar PhD itu 60,000, sama sajalah. Bagaimana kita memantau guru-guru ini mencapai tahap yang diperlukan? Karena kita bersaing dengan sektor swasta di universiti-universiti dan institut-institut swasta. Masalah ini tak timbul kerana dia suasana dia menggalakkan bahasa Inggeris. Dan saya berharap yang berhormat dapat itu dengan pengalaman yang amat berhormat, kita dapat memastikan sambil memelihara bahasa kebangsaan, bahkan juga kita itu memastikan bahasa Inggeris dapat mencapai satu tahap yang perlu secara praktikal. Terima kasih. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Memang itu satu daripada perkara yang kita berikan perhatian sebenarnya. Bila saya sebutkan jumlah angka itu 60,000 daripada keseluruhan lebih kurang 460,000 tenaga pengajar, itu satu jumlah yang besar. Dan daripada kajian yang kita telah buat tentang tahap profesiensi mereka ini dengan ujian
ada ujian yang kita guna pakai untuk menguji tahap profesi mereka ini di peringkat awal lebih kurang setahun yang lepas 37% sahaja di kalangan mereka ini kata mencapai tahap C1 dan C2 dalam ukuran band untuk profesi bahasa Inggeris tu. Itu ukuran yang kita guna pakai. Jadi bermakna sebahagian besar itu mungkin dalam band B ataupun yang sedikit mungkin dalam band A. A itu mungkin jumlahnya agak kecil sekali. Jadi walaupun sebenarnya ikut pandangan pakar bahasa tuan-tuan di Eropah ataupun di UK yang saya pergi, mereka kata untuk non-native bagi kita di Malaysia ni bukan native di bahasa Inggeris, band 1 ataupun band B1 ataupun B2 itu sudah memadai. Tetapi standard bahasa Inggeris di Malaysia ini sudah lebih tinggi daripada itu. Jadi pengguna ataupun masyarakat sudah biasa dengan satu standard piawaian bahasa Inggeris yang jauh lebih tinggi. Walaupun di peringkat barat kata yang ada di Malaysia ini sudah cukup. Jadi Malaysian need more than that. Jadi sebab itu kita pastikan supaya guru-guru yang berbaki tadi mesti dilatih semula. Upskilling dan juga perbaiki lagi tahap pencapaian mereka. Dan ini kita monitor sepanjang masa dalam bilik darjah dan juga kursus-kursus yang kita buat berkala untuk melihat bagaimana prestasi mereka, terutama dari segi penyampaian mereka dalam bilik darjah, pedagogi dan sebagainya mestilah setara dengan standard yang telah pun ditetapkan. Dan ukurannya ialah outcome pelajar tadi. Kalau pelajar itu bila dididik oleh guru yang terlatih, apa hasil keputusan yang mereka capai, sama ada dalam peperiksaan awam ataupun ujian-ujian dibuat dalam bilik darjah. Kalau di situ dilihat ada peningkatan, bermakna guru ini sudah mampu untuk mendidik anak dengan bahasa Inggeris yang sebaik-baik mungkin. Itu yang kita lakukan. Jadi pemantauan ini perlu dibuat memang berkala dan perlu dibawa balik ke kursus upskilling sepanjang masa. Kerana saya sedar ini satu daripada agenda besar di peringkat Kementerian Pendidikan dia untuk meningkatkan tahap profesiensi bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar kita. Ya, Yang Mohamad Pendang. Yang berhormat, tanpa menafikan tentang kehendak kecemerlangan bahasa Inggeris dan kepentingan bahasa Inggeris, menaikkan kepada band 2, 3 dan 4, apakah kerajaan tidak melihat merupakan suatu halangan pertama untuk anak-anak luar bandar untuk memasuki IPTA? Yang kedua, Yang Berhormat menyebutkan bahawa persiapan sudah memadai. Memadai itu setakat mana? Apakah kerajaan bercadang untuk menambah masa pembelajaran bahasa Inggeris di tingkatan 5 ataupun mengadakan tuition percuma kepada anak-anak luar bandar sepanjang tahun tingkatan 5 bagi mereka dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik supaya mereka standing dengan anak-anak luar bandar? Ini soalan yang saya nak timbulkan. Ya, sidang. Tuan Ketua, memang saya sedar sebab tu dalam jawapan saya tadi saya qualify kan, iaitu kerana ini adalah tahun pertama, iaitu mulai pada sesi 2015-2016 di mana syarat mengenai band ataupun muat ini telah pun kita tetapkan tadi yang diumumkan oleh Perdana Menteri di sini. Maka itu saya memberitahu pihak universiti boleh mengambil langkah yang agak lebih fleksi sikit, kerana mereka mungkin terperanjat bila syarat baru dibuat dengan tidak ada satu tempoh masa yang agak lebih panjang. Jadi dengan sebab itu kemungkinan mereka tidak bersedia. Jadi sebab itu saya telah membuat keputusan dalam ucapan jawapan saya tadi pun mengatakan boleh diberikan pertimbangan. Kerana saya melihat soal syarat masuk itu penting dengan band yang disebutkan tadi di bawah muat. Tetapi yang lebih penting ialah waktu mana mereka nak bergraduat. Kalau dia masuk pun dalam band 1, tetapi sebelum graduat dia sudah naik ke band 5, itu yang terbaik. Bila mereka keluar ke pasaran, maknanya tidak jadi masalah kerana mereka sudah sampai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang cukup baik. Jadi walaupun mereka mungkin masuki pada band 2 sedangkan dikanak ke band 3 untuk tahun pertama ini, saya nak melihat dalam tempoh 3, 4 ke 5 tahun mereka berada di universiti dalam bidang khusus yang mereka ambil, mereka seboleh-boleh mungkin dapat memenuhi band yang saya sebutkan tadi sebelum mereka bergraduat. Kalau sekiranya setahun dan 2 sebelum mereka bergraduat tu ada ujian dibuat dan didapati mereka belum sampai ke tahap itu, maka pihak universiti perlu membuat intervention di mana immersion program immersion
ditokok tambah waktu dan jadual kursus dan tuition supaya sebelum mereka meninggalkan universiti dengan bidang apa yang mereka kehendaki, penguasaan bahasa Inggeris sudah mencapai tahap itu. Saya juga dimaklumkan dalam praktis amalan sekarang pun di peringkat universiti, katakan di waktu mana mereka bergraduat, mereka tidak lagi mencapai tahap itu. Tetapi sebelum mereka pergi ke konvo, ada berapa 6 ke 7 8 bulan ada program-program tertentu dibuat. Karena kalau tidak dibuat begitu, mereka tidak akan dapat ijazah. Jadi sebab itu kita ada beberapa inisiatif tertentu yang kita buat untuk menentukan perkara ini dapat kita laksanakan. Yang Muhammad telah bertanya tentang pentingnya kita nak menentukan supaya pelajar-pelajar yang terutama di luar bandar itu diberikan persiapan. Yang pertama saya sebutkan guru. Itu penting. Yang keduanya adalah kursus-kursus dan program-program dan tuition-tuition tambahan, material-material tambahan, dan adakan berbagai-bagai inisiatif di peringkat sekolah untuk membolehkan mereka memahami bahawa penguasaan bahasa Inggeris itu penting. Mungkin di setengah sekolah ada hari yang diwajibkan menggunakan bahasa Inggeris. Kalau tak digunakan, dia dikena hukuman ringanlah, bayar 10 sen dan sebagainya. Contoh aja begitu, untuk memberikan ingatan pada mereka bahawa penting mereka berikan perhatian. Dan tuition ni memang sudah pun kita buat, tetapi saya ambil pandangan yang berhormat sama ada dalam tempoh sebelum 2016 di mana syarat wajib lulus SPM bahasa Inggeris itu dikuatkuasakan di peringkat sekolah luar bandar. Kalau ada kelemahan, maka saya berjanji pihak kementerian akan memberikan bentuk bantuan yang sesuai, sama ada kurs tuition percuma untuk bahasa Inggeris dan sebagainya. Ini kita akan ambil kira lah. Terima kasih di atas pandangan yang berhormat tadi.